Kita minta kumpulan bocil kehidupan untuk menerangkan prinsip Pascal. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Kami dari kumpulan bocil kehidupan yang terdiri daripada 5 orang ahli, iaitu saya, Muhammad Haras, Enis Jazimin, Hawas Wildan, Muhammad Imang dan Nazrul Hakimi. Apa tu prinsip Pascal? Prinsip Pascal ni dia menyatakan bahawa tekanan yang dikenakan ke atas bendalih tertutup akan dipindahkan secara seragam ke semua arah dalam bendalih itu. Dia macam daripada tempat kedua, daripada tempat kedua tu, daripada kalau nak pergi ke tempat yang lagi satu tu, kalau kita kenakan input yang pertama tu 5 Newton, so lagi satu pun akan dikenakan daya sama juga. Itu boleh kurang. Penangan seterusnya akan diterangkan oleh Salah tu. Bukan daya yang sama. Maksudnya tekanan yang sama. Daya tak sama. Tekanan sama. Tekanan simbol dia apa? Tekanan apa simbol dia? Pressure. Pressure ke simbol pressure? P besar kan? Betul? Sebab kebanyakan simbol-simbol fizik ni dia guna English terms. Kalau pressure P, force F, area A. So pressure sama. Maksudnya pressure yang diberikan dekat ombak input akan dipindahkan ke keseluruhan cecair dan mesti sistem tertutup. So ciri dia kalau tengok kat gambar ni dia mesti sistem tertutup, betul? Betul. Dia tak ada lubang udara ke apa. Lepas tu tekanan dipindahkan secara seragam ke keseluruhan cecair. So formula tekanan apa? Apa formula tekanan? Force over area kan? Daya bagi luas permukaan, betul? Yang saya keluarkan dalam soalan periksa baru ni, apa itu tekanan? Daya per luas permukaan. Ramai yang tak buat luas, dia buat permukaan je. Patutnya daya per luas. A tu area, luas permukaan. Daya yang dikenakan pada ombor per luas permukaan. Daya yang dikenakan per luas permukaan. Faham tak? Faham. Jadi kalau pressure tekanan di ombor 1 maksudnya P1 mesti sama dengan tekanan di ombor 2 P2. Jadi P1 ialah F1 bagi A1 sama dengan F2 bagi A2. Macam tu lah. Okey, boleh? Boleh. Sambung. Sambung. Gambar menunjukkan contoh sistem hidrolik di mana F bermaksud daya yang dikenakan pada ombor dan A maksud luas permukaan. Menurut prinsip Pascal, tekanan di ombor 1 sama dengan tekanan di ombor 2 yang bermaksud tekanan di ombor 1 berkadar langsung sama dengan tekanan di ombor 2. F1 sama dengan F2 dan A1 sama dengan A2. Terus. Kejap. Back to slide tadi. Cara awak terang tu salah. F1 bahagi A1. Bukan F1 sama dengan F2. Tak sama. Tahu? Maksudnya F1 bahagi A1 iaitu tekanan 1 mesti sama dengan tekanan 2 iaitu F2 bahagi A2. Kalau awak cakap F1 sama dengan F2, salah. Faham? Okey. Cara terang tu kena betul lah. Okey. Sudah faham beza dia tu? Faham? Okey. Sistem hidrolik mempunyai pantang larang juga. Satu, sistem hidrolik tidak boleh mengandungi gelembung udara di mana-mana saluran paip yang membawa cecair hidrolik. Jika gelembung udara wujud, maka daya yang dikenakan pada ombor utama akan digunakan untuk memampatkan udara dalam gelembung dan bukan untuk menggerakkan ombor yang kedua. Ini akan mengganggu pemindahan secara seragam di dalam pendalir dari satu ombor ke ombor yang lain. Okey, yang ini penting. Sekejap. Baik tadi tu. Baik sekejap. Yang ini bagus sebab ini selalu keluar soalan periksa struktur ke esei ke. Dia tanya kenapa
kalau ada gelembung udara, sistem brake tu tak cekap. Tak cekap maksudnya apa? Daya tu sepatutnya mampatkan cecair tapi dia kena memampatkan udara dalam gelembung tu. Dan dia tak boleh menggerakkan umbo yang kedua lah sebab dia dah gunakan tekanan ataupun daya tersebut untuk memampatkan udara dalam gelembung. Faham tak? So dia tak efisien dan mengganggu pemindahan tu. So term yang warna kuning semua tu ayat warna kuning tu baguslah yang awak boldkan tu memang bagus. Okey, teruskan. Okey. Okey, ni contoh video bagaimanakah prinsip kerja sistem hidrolik. Boleh mainkan video. Tak ada suara jadi kena terangkanlah sambil ditunjuk label tu. Okey, yang ni yang pencegari besar tu bermaksud F1 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 kan cikgu. Kalau pencegari besar. Pencegari Kecil, dan kecil tiup silik. mesti A1. Oh, kecil F1 Okey. Kecil mesti A1, yang besar mesti F2. Okey. Ni menunjukkan belah kanan adalah F1 dan belah kiri adalah F2. Yang air bahan terdiri daripada umbu kecil, air dan apa ni? 50 gram pemberat berselot di atas umbuh kecil boleh mengimbangi pemberat berselot 150 gram di atas umbuh besar. Okey, dan pemberat berselot yang kecil dapat menggerakkan pemberat berselot yang besar. Contoh video. Okey, dipersilakan Muhammad Iman. Muhammad Awas. Awas ke Iman? Okay. Okay. So gambar ni dia tunjuk satu contoh model sistem hidrolik yang ringkas. First sekali, daya akan dikenakan pada satu luas permukaan ombak kecil F1 kepada A1. Lepas tu, tekanan seragam dipindahkan dari ombak kecil kepada ombak besar A1 ke A2 menerusi bendala yang terkandung dalam sistem tertutup itu, macam air minyak. Sekiranya luas permukaan umbuh meningkat, so dia punya daya yang bertindak ke atas umbuh pun akan meningkat. Tekanan yang diterima dari umbuh kecil A1 tu akan menghasilkan daya bermagnitud besar di umbuh yang besar A2. So last sekali, daya di F2 akan menolak umbuh besar tu naik ke atas. So kenderaan tu boleh diangkat. Jadi maksudnya balik jap ke study tu. Maksudnya dia kata luas permukaan umbuh meningkat. Daya yang bertindak ke atas umbuh meningkat. Umbuh mana? Luas permukaan umbuh meningkat tu umbuh A2 ke A1? A1. Salah. A2. A2 maksud saya cikgu. A2 kena besar, A1 kena kecil. Okey, jadi kalau kita guna formula, ada tak nanti terang pasal formula? Ada soalan pengiraan tak? Ada tak? Tak ada ke cikgu? Tak ada. Tak ada? Tak ada rasmi. Tak ada soalan pengiraan, contoh soalan pengiraan tak masuk kan? Tak apa. Jadi kalau back kepada formula kejap. Formula yang mula-mula tadi kan? Pergi ke formula tu. Ni kan. Jadi cuba awak bawa A2 ke sebelah kiri. A2 mana? Ni formula, mana formula? Tunjuk formula. Tu kan? Okey, mana A2? Okey. A2 dekat formula. Okey, tu kan? Okey. Jadikan F2 sebagai subjek. Maksudnya A2 kena bawa ke sebelah kiri, betul? Betul?
Betul tak? A2 bawa sebelah kiri. Betul cikgu. Okay, so tinggalkan F2 output, omboh output tu F2 kan. So kita nak F2 iaitu daya pada omboh output. Sebab apa kita nak tahu F2? Sebab F2 tu yang boleh tolong angkat apa-apa objek yang berat. Faham tak? Kita bagi F1 iaitu daya input. Kita tekan pedal brake ke, kita tekan apa-apalah kita bagi daya input. Okey, jadi F2 tu daya output, betul. So kita nak daya output tu boleh mengangkat beban, tak kira lah beban besar mana pun. Termasuklah kereta lah, orang lah, macam dekat kerusi klinik gigi kan, nak angkat orang, nak angkat kereta. Okey, jadi A2 tu bawa ke sebelah kiri. Maksudnya A2 bahagi A1, betul tak? Betul tak A2 bahagi A1 nanti? A2 dekat atas kan? Betul? A2 tu darat kan? Betul kan? Satu duduk bawah F2 lah cikgu. Apa dia? Satu duduk bawah F2 kan nanti. Bukan, kita sekarang nak jadikan F2 sebagai subjek. Nanti tak apa, nanti cikgu ada contoh soalan, nanti cikgu terangkan. Okay, nanti kita panggil faktor pergandaan. A2 bahagi A1. So A2 katakan A2 1000. A2 tu besar 1000. A1 tu 10. 1000 bahagi 10 dapat 100, betul? Betul tak? Betul. Jadi faktor gandaan 100 sebab A2 1000, A1 10. So 1000 bahagi 10 jadi 100. Faktor gandaan 100. Darabkan dengan F1 daya input. Katakan daya input tu kita bagi 5 Newton. So 100 darab dengan 5 Newton kita akan dapat 500 Newton. Dia punya output force dia. Daya output tu. Sebab tu A2 bagi A1 kita panggil faktor gandaan. A2 tu kena besar. A1 tu kena kecil. Faham? Dia boleh menggandakan daya input tu. A2 bagi A1 tu kita panggil faktor gandaan ya. Ada dalam buku teks. Awak tak masukkan. Okey, seterusnya pergi balik slide yang tu. Lain. Bagaimanakah aplikasi pensel Pascal dalam kehidupan seharian? Dia ada dua. Pertama, brake hidrolik dengan jet hidrolik. Awas, sila buka mic anda. Okey. Apabila pemandu memijak pedal brake, omboh di silinder utama master silinder mengenakan daya kepada minyak brake. Oleh itu, tekanan seragam dipindahkan dari omboh utama menerusi minyak brake kepada omboh di pelapik brake. Tekanan diterima di pelapik brake menghasilkan daya menolak kepada plat brake di roda. Oleh itu, geseran di antara plat brake dengan roda memberhentikan kereta. Ini contoh demonstrasi brake hidrolik kepada kereta. Play. Sambil awak terang. Ini merupakan contoh yang demonstrasi hidrolik pada kereta di mana pedal brake tu dia Ditekan. pedal brake menentukan yang dia akan memberhentikan, memberi daya kepada bendala brake tu untuk memberhentikan kedua-dua tayar. Oleh itu geseran tu terjadi sewaktu tekanan yang diberikan kepada tayar tersebut. Kita bagi daya input ke atas luas permukaan A1 iaitu brake pedal. Betul? Brake pedal tu dia luas dia kecil je. Kita bagi input ke atas brake pedal, daya input. Lepas tu tekanan dipindahkan secara seragam ke keseluruhan berdalih minyak brake tu. Betul? Betul. Okey. Lepas tu tekanan tu akan darabkan dengan luas permukaan pelapik brake dekat tayar tu. Dapatlah F2 daya output.
Okay, so daya output akan memberhentikan tayar tu lah kan? Betul? Betul. Okay. Itu handbrake tadi tu kan? Brake Handbrake. tangan. Yang atas tu brake tangan. Okay. Tu kira kita panggil drum brake. Yang belakang ni tayar belakang Tayar belakang ni kita panggil brake jenis brake drum. Tayar depan disc brake, brake cakra. Tengok ada tak belah depan? Nampak? Tu tayar depan. Tayar depan tu kalau awak tengok dekat motor belah depan, dia macam ada satu cakra disc. Dia berkilat. Tu kira depan tu. Itu yes. Itu adalah brake cakra. Jadi dia kecil saja dia sentuh, dia grip. Sebab bila luas permukaan kecil, dia akan jadi pressure tinggi. Sebab depan yang kena stop betul-betul efficiently. Kalau depan tak boleh stop betul-betul, nanti dia boleh berlanggar dengan apa-apa benda kat depan kan. Jadi depan tu memang kena betul-betul grip tayar tu. So dia perlukan brake chakra. Sebab brake chakra ni dia grip sikit saja tapi tekanan tinggi. Area kecil, tekanan akan jadi tinggi. Okay, dah? Okey, apabila pemegang jack ditolak, omboh kecil dikenakan daya ke bawah. Oleh itu, akibat dari tekanan cecair, injap dari A akan tertutup tetapi injap B akan terbuka untuk membenarkan pemindahan tekanan segera bendalih ataupun fluid kepada omboh yang lebih besar. Tekanan bertindak ke atas omboh besar itu akan menghasilkan suatu daya yang besar. Seterusnya, ia akan menolak omboh besar ke atas. Omboh besar tu yang ada kereta tu Ha. Siapa yang tunjuk? Mesti yang tu. Okay. Okay, jadi yang injap A tu apa fungsi dia? Itu kita panggil release valve. Okay, release. Nampak tak release valve tu? Ada tak perkataan release valve? Ada kan? Tunjuk release valve. Okay, release valve tu injap pelepas. So bila kereta tu nak diturunkan balik, kita buka je release valve atau injap pelepas. So cecair tu akan turun dan kereta pun akan turun juga. Okay? Dalam buku teks ada kan penerangan ni? Ada tak animasi dia? Video animasi ada tak pasal jet hidrolik ni? Tak ada? Tak ada. Kalau ada nanti awak cari animasi lepas tu share kat dalam group tau. Nanti PowerPoint ni pun share kat dalam group juga. Okay, seterusnya. Habis? Dah habis ke? Habis dah. Oh, habis dah. Okay, so kita okay, stop sharing. Okay, kita tengok soal. Sepatutnya awak kena tambah soalan latihan. Okay, saya share kejap. Okay. Sekejap. Macam mana anak saya terbalik ni? Fizik SPM Books ni, Fizik SPM ke SSM awak boleh cari bahan-bahan form 4 dan form 5 serta slide. Saya guna ni je, slide Cik Sophie ni dia bagus. Sebab dulu saya ada slide share kat awak tak yang form 5 ni? Form 5 bab 1, bab 2 kan? Bab 7, bab 1.
form 4. Ingatkan awak prepare soalan latihan sekali. Bab 3. Okey. Nampak dia tak nak pusing? Okey, nampak tak? Boleh nampak tak? Boleh. Okey. So, prinsip Pascal, kita tengok latihan je. Ni modul Sophie ni saya suka guna. Okey, ni kan yang dia terang tadi. Okey, kita pergi kepada latihan. Okey, latihan. Bandingkan tekanan di A dan di B. Sebelum pergi latihan, kita tengok ni dulu. Yang ini. Ni saya katakan faktor gandaan tadi tu. So, tekanan dipindahkan secara seragam. Okay. So, maksudnya apabila F1 dikenakan ke atas A1, so F1 bagi A1 kan, kita akan maksudnya akan terhasillah tekanan pada omboh 1 ni. Dan tekanan ni dipindahkan secara seragam ke A2. Okay, so P1 sama dengan P2. Itu prinsip Pascal cakap. Tekanan dipindahkan secara seragam. Okay, ke semua bendalih mesti sistem tertutup. Itu ciri-ciri dia. Lepas tu awak bawa lah A2 ni ke sebelah sini. Okay, awak akan dapat F2 sama dengan A2 bahagi A1. Alamak, kecil pula. Okay, lepas tu darabkan dengan F1. Betul? Betul tak? Betul. So A2 bahagi A1 ni kita panggil dia faktor gandaan. Okay, macam cikgu terang tadi. So sini A2 1000. Katakanlah 1000 meter square. Meter square. Tinggi sangat. Sentimeter square. Okay, sentimeter square. A kan? Area. So sentimeter square lah. Yang ni katakan 1. Tak naklah 1, tak logik sangat. Okay, katakan 10 sentimeter. Macam brake pedal tu 10 sentimeter. So kalau 1000 bahagi 10, awak akan dapat 100 kali gandaan. Betul? So kalau F1 ni 5 darabkan dengan 100, dapat 500 output force dia tu. Itu sebab tu kita panggil faktor gandaan A2 bagi A1. Ini penting supaya kalau keluar soalan design konstruk mereka cipta ke, konstruk membuat keputusan ke, awak tahu nak mengubah suai ataupun awak nak buat pilihan, kena ambil A2 yang besar, kena ambil A1 yang kecil. Faham tak? Faham ke tak? Faham ke tak? Faham. Okay, sekarang nombor 1. Okay, 1A. Bandingkan tekanan di A dengan di B. Cepat. Saya panggil nama lah. Apa nak jawab? Okay. Danish. Bandingkan tekanan di A dan di B. Berdasarkan prinsip Pascal mengatakan tekanan dipindahkan secara seragam. Maksud tekanan dia? Tekanan dia, Danish. Sama ke berbeza? Beza cikgu. Apa pula berbeza? Kat sini dah tegang-tegang cakap tadi sama. Sama-sama. Tekanan sama. Faham? Bila sistem tu sistem tertutup, tekanan dipindahkan tu sama. Jadi P1 sama dengan P dekat A sama dengan P pressure dekat B. Tekanan dekat A sama dengan tekanan dekat B. Faham tak?
Faham tak? Okey, sekarang cuba kira faktor gandaan. Okey, faktor gandaan tadi cikgu dah kata apa formula faktor gandaan tadi? Apa bahagi apa? Apa bahagi A2 apa? bagi 1. Ya, A2 bahagi A1. Okey, cuba kira A2 bahagi A1. Siapa Saya nak pilih. 5. Siapa tu? Kristina. Okey, Kristina. Berapa A2 bagi A1? 2.5 meter square bahagi dengan 0.5 meter square. Salin dalam buku awak, buku latihan. So, faktor ganda tak ada unit dia boleh cancel. Kalau kata meter dengan sentimeter, awak kena tukarlah, kena bagi unit yang sama. So, sebab dia tak ada unit, dia boleh cancel. Dia faktor gandaan je. Nisbah, ratio je. So, 2.5 bagi 0.5, 25 bahagi 5 adalah 5 kali ganda. Dia input force tu di up kan 5 kali ganda. So, boleh faham? Boleh faham tak? Boleh. Jangan malas tulis ni supaya awak tak ngantuk. Tulis, nanti saya nak check buku. Saya ambil je secara random buku awak nanti. Okey, C. Hitungkan F pada ombak output, maksudnya F1 ke F2? F2 cikgu. So kirakan F2. Guna formula, maksudnya just apa? Ambil faktor gandaan tadi, darabkan saja dengan ombak input F1 tu. So dapat berapa? Dapat berapa? 500 Newton, betul? Betul. Okey, dah nampak. Okey, sekarang pergi pula nombor 2. Okey, cuba buat nombor 2. Saya bagi masa 2 minit. Nanti saya call saja siapa-siapa. Panggil je. Gariskan data yang diberikan apa maklumat yang diberikan tu. Rajah menunjukkan sistem hidrolik yang seimbang. Semasa beban X dan Y masing-masing diletakkan pada ombak A dan B. Diberi luas ombak A 3 kali lebih besar daripada ombak B. Dan berat X ialah 30 Newton. Jadi, boleh tak? Siapa dapat jawab? Siapa boleh? Bagi tahu jawapan je dulu. Sofia ada tak Sofia? Sofia ada tak? Cepat, siapa nak jawab? Janganlah senyap macam ni, tak best lah. Cepatlah. 10 cikgu. Berapa? 10. 10. Macam mana awak dapat? Boleh terangkan sikit. Mula-mula awak buat apa? Awak labelkan. Ataupun awak cari 3 kali ganda lebih besar ni maksudnya apa? Saya 30 Newton tu saya bagi 3 tu. Bagi 3. X ni 30 Newton kan? So kita tak tahu F1 lah, betul? Ya betul. Jadi yang ini A2, ini A1, betul? Kita label dulu. Ini F2, betul? Ya betul. So kalau 3 kali ganda tu maksudnya faktor gandaan dia lah A2 bagi A1 darabkan dengan F1 samakan dengan F2. So A2 bagi A1 adalah yang ini. 3 lah. F1 tak tahu. Samakan dengan F2 30 Newton. Yes, betul. Maksudnya 30 Newton awak kena bahagikan dengan 3.
3 baru dapat F1. Okey, bagus. Tepuk tangan. So Tepuk. dapat tepuk. Dapat 10 Oh. Newton. Okey, tepuk. Okey, bagus. Nombor 3. Kita untuk ada kat cikgu. Okey. Nombor 3. Siapa nak jawab? Untuk dapat menghasilkan daya output yang lebih besar, okey, apakah yang boleh lakukan? Ini soalan design construct tadi. Okey, saya dah terang dah. Berdasarkan formula je saya terang. Okey, macam mana kita nak dapatkan output F2 yang tinggi? Untuk luas permukaan omboh input maksudnya apa simbol dia? A1, A2, F1, F2? A2. Input. A1. Luas permukaan omboh output? A2. A2. Daya input? F1. F1. So daripada rumus yang ini saja, macam mana kita nak upkan F2 ni? Yang pertama kita perlu tengok ni formula kan? Formula ni. Okey, A2 kalau F2 nak tinggi, A2 kena dia berkadar terus kan? F2 dengan A2 ni. So A2 kena kita nak upkan F2. F2 ni output force, daya output. So apa hubungan A2 terhadap F2 ni? Berkadar terus ke berkadar sengsang? Sengsang. Kalau dia duduk dekat atas, dia berkadar terus Ini dia duduk kat atas. Yang pertama, dia mesti duduk kat atas. Yang kedua, dia duduk di sebelah persamaan yang bertentangan. F2 sebelah kanan, A2 sebelah kiri. So hubungan dia A2 berkadar terus dengan F2. Sebab kat atas. Okay. Kalau A1 ni dia duduk kat bawah. Jadi dia dengan bila duduk kat bawah dia sebab bahagi. Jadi ni kita panggil A1 berkadar songsang dengan F2. Faham tak? Sebab dia duduk kat sebelah bawah. Okey, dia berkadar songsang. Jadi kalau awak nak upkan F2, A2 kena besar ke kecil? Besar. Besar. Okay, so A2 kena besar. A1 sebab dia berkadar songsang, so A1 kena ke kecil. Untuk dapatkan F2 yang besar, A1 kena kecil. Okay. Jadi kecil. Okay, F1. F1 dengan F2 berkadar terus. Okay, sebab dia duduk di darab, di sebelah atas. Bila sebelah atas dia darab saja, jadi dia selari macam tu. Okay, jadi dia berkadar terus. Tapi kalau dia duduk sebelah bawah macam ni, dia berkadar songsang lah. Okay, jadi F1 kena tinggi lah. Macam kita nak tekan minyak brake pedal tu kan. Kita nak F2 yang tinggi. Kita nak betul-betul brake suddenly lah. Brake dengan emergency. So kita kena betul-betul tekan F1 tu. Kita tekan brake pedal tu, kita bagi daya tekan betul-betul. Faham tak? So F1 pun kena tinggi. Okay, faham? Dalam periksa janganlah tulis anak panah ni. Tulis tinggi, rendah. Macam tu lah. Okay, boleh? Boleh faham tak? Boleh. Okay. 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 Nombor 4. Okay, bendalih hidrolik digunakan untuk jet. Okay, bendalih hidrolik digunakan untuk jet. Ni kita panggil jet hidrolik lah. Apa soalan dia? Mengandungi beberapa gelembung udara. Macam soalan awak tadi kan? Okay. Terangkan kesan kehadiran gelembung udara. Soalan ni dalam 3 atau 4 markah. Ni gelembung udara dia ni. So, siapa ingat tadi penerangan, mestilah orang yang terang tu ingat kan? So, orang yang terang tu kena bagi 3 poin kat cikgu. Yang pertama, kesan dia. Maksudnya kalau ada gelembung udara ni, tekanan yang dipindahkan daripada omboh kecil tu akan digunakan untuk buat apa?
pada gelembung ni? Memampatkan. Yang pertama tekanan, pressure tu kan. Tekanan tu cuba terang dari segi ayat. Tekanan digunakan untuk Memampatkan udara dalam gelembung. untuk mampatkan udara dalam gelembung udara tu. Okey, jawapan yang kedua, nak tengok balik awak punya tu. Apa slide tu. Okey, jawapan yang kedua apa? Dan tidak untuk menggerakkan umbuh yang kedua. Dan tidak untuk menggerakkan umbuh yang kedua. So, ini mengurangkan. Okey, mengurangkan tekanan untuk menggerakkan gerakkan umbuh kedua. Okey, so 2 markah. Okey, markah ketiga. Mengganggu kecekapan. Kecekapan sistem akan jadi kurang ataupun daya output akan berkurang. Okey, sebab kalau korang faham yang ini tadi, okey saya padam ni balik. Okey. Kalau korang faham yang ini kan, okey. Kita bagi input F1. Okay. F1 bagi A1, dia akan menghasilkan pressure 1. Okay. Jadi pressure 1 ni akan dipindahkan. Okay, pindah, gerak, tiba-tiba ada gelembung udara pula kat sini. Jadi tekanan ni lah, tekanan yang dihasilkan di umbuh input ni akan digunakan untuk memampatkan udara dalam gelembung udara. Menyebabkan tekanan yang dipindahkan ke atas umbuh besar akan jadi kurang. Faham? Faham tak? Tekanan yang dipindahkan ke atas umbuh besar iaitu P2 ni akan jadi kurang. Faham tak? Faham. Okey. Tekanan 2 darabkan dengan area 2 ni, area luas permukaan umbuh 2 akan menghasilkan F2. Output force. Kenapa darab? Kan formula pressure sama dengan force over area. Jadi untuk menghasilkan output force F2, kita bawa A2 ke sini. A2 darabkan dengan P2, pressure 2 yang terhasil daripada umbuh 1 ni, yang dipindahkan daripada umbuh 1 ni, P2 ni, pressure 2 ni. Darabkan dengan luas permukaan A2, dia akan menghasilkan F2 ni. F2 ni pun akan jadi kurang sebab pressure 2 kurang. Kenapa pressure ataupun tekanan ke atas umbuh 2 berkurang? Sebab tekanan tu sudah digunakan untuk memampatkan udara dalam gelembung udara. Faham tak? Faham. Itulah ceritanya. Okay. Any questions? Tak ada. Tak ada, nak tanya dah. Okay. So habis dah. Itu je lah untuk kita punya topik. Ada apa-apa nak tanya lagi? Senang je prinsip Pascal. Tapi soalan buku teks yang berkaitan dengan prinsip Pascal ni ada. Korang boleh buat dulu, iaitu soalan bahagian tapi tak apa, dah habis semua topik bab 2 ni baru kita buat latihan tu. Tapi kalau korang nak buat sikit-sikit pun boleh. Buku teks tu soalan dia memang bagus. Korang boleh buat latihan buku teks tu dalam buku latihan korang. Okay. Okay. Tak ada apa-apa nak tanya? Tak ada? Tak ada? Okay, kalau tak ada kita stop sampai sini sajalah. Boleh? Okay, boleh. Okay, kita jumpa hari Isnin ni cikgu nak
boleh tak kalau hari Isnin, korang dah siap belum korang punya asti? Sekejap saya nak stop rakaman. Korang punya asti dah siap belum? Video belum buat lagi cikgu. Video pun Sikit belum buat. lagi. Sikit lagi tu.